mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran general melalui aktiviti cerdik kewangan. Melalui pemerhatian saya pada PDPC yang lalu, saya dapati pelajar tidak yakin dan memerlukan bimbingan saya dalam menganalisis dan menjawab soalan bukan rutin bagi topik matematik pengguna, insurans dan percukaian. Selain itu, pelajar bersikap pasif di dalam perbincangan yang dijalankan. Isu ini membawa saya kepada beberapa persoalan. Mengapakah pelajar tidak dapat memahami dan menyelesaikan soalan bukan rutin yang diberi? Adakah aktiviti yang dijalankan tidak menarik atau membosankan? Dari isu ini dapat saya simpulkan bahawa pelajar kurang berkeyakinan kerana tidak menguasai soalan rutin, serta kesan dari PKP yang berlangsung almost 2 tahun, pelajar berasa kikuk untuk berkomunikasi dengan guru dan rakan-rakan. Dari kajian Wan Muhammad Zaifurin et al. Pada tahun 2016 dalam Jurnal Pendidikan Malaysia, pendidikan kewangan penting dalam memupuk sikap dan personaliti sosial pelajar. Oleh itu, terhasillah idea untuk mengintegrasikan ianya dalam kajian saya. Fokus kajian adalah untuk menangani semua faktor kekangan dengan penerapan pendidikan kewangan. Objektif kajian saya terbahagi kepada 2, iaitu objektif am dan khusus. Dalam objektif am, saya berharap pelajar dapat menganalisis dan menjawab soalan penyelesaian masalah dengan betul dan tepat. Bagi objektif khusus pula, saya berharap pelajar mampu untuk merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus selari dengan hebat. Selain itu, pelajar dapat mengamal dan mengembangkan kemahiran generik mereka seperti kerja berpasukan dan kemahiran berkomunikasi. Seramai 15 orang pelajar 15 kali tidak mencapai tahap minimum dalam latihan yang saya berikan serta bersikap pasif dalam perbincangan. Kajian saya dijalankan secara pendekatan kualitatif dan kaedah digunakan adalah pemerhatian dan temu bual. Suatu tinjauan masalah dijalankan, seramai 15 orang pelajar tidak termotivasi untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Mereka juga tidak berjaya menepasi markah minimum yang saya tetapkan di dalam kuis. Selain itu, suatu sesi temu bual saya dapati mereka tidak dapat menganalisis soalan dengan baik serta berasa rendah diri untuk bertanya kepada rakan dan guru. Dalam analisis tinjauan masalah bagi pemerhatian, saya dapati satu orang pelajar tidak berminat dalam subjek matematik walaupun mereka berada dalam aliran sains. 6 orang pelajar berasa rendah diri dan tidak yakin untuk bertanya guru dan rakan. 7 orang pelajar tidak menguasai soalan rutin, menyebabkan mereka tidak yakin untuk menjawab soalan bukan rutin dan beraras tinggi. Dalam analisis temu bual pula, saya dapati satu pelajar tidak faham konsep. Mungkin kerana topik ini adalah topik baru, terlalu banyak maklumat dan informasi yang menyebabkan mereka keliru. Seterusnya, 4 orang pelajar suka matematik, namun dia tidak dapat menganalisis soalan dengan baik. 3 orang pelajar pula tidak yakin untuk melibatkan diri dalam perbincangan, dan 7 orang pelajar menginginkan aktiviti yang seronok dan berpusatkan belajar. Sebanyak 2 fasa aktiviti yang saya jalankan di dalam aktiviti intervensi. Fasa pertama adalah penghasilan dan penciptaan soalan penyelesaian masalah rutin dan bukan rutin yang berformat SPM, dan seterusnya aktiviti cerdik kewangan. Pada fasa 1, pelajar akan menghasilkan soalan berformat SPM. Soalan tersebut akan disimak oleh rakan pelajar dan disimak juga oleh saya, dan kami akan menentukan arah soalan tersebut sama ada mudah, sederhana atau tinggi, dan seterusnya. Setelah selesai fasa 1, pelajar yang terpilih akan diberi token kreativiti selari dengan teori tingkah laku Skinner, di mana apabila pelajar ini menerima ganjaran positif, mereka akan lebih bersemangat dan looking forward to involve in the activities. Ini adalah gambar suatu fasa 1. Seterusnya, dalam fasa 2 terdapat 4 langkah. Langkah pertama adalah penyediaan soalan. Soalan-soalan pelajar yang terpilih akan dibuat salinan sebanyak 2 salinan, dan
saya akan perbanyakkan lagi dengan soalan performan SPM. Ini adalah contoh soalan yang pelajar reka sendiri. Very creative, out of the box. Seterusnya, pada langkah kedua adalah penyediaan bahan bantu aktiviti. Di sini saya sediakan duit, stickers dan juga ada sales. Seterusnya, aktiviti cerdik kewangan. Saya mengharapkan dirinya dijalankan di 2 bilik darjah. Namun pada masa itu kita belum ada kebenaran kan untuk dilakukan di 2 bilik darjah. So ini adalah ilustrasi yang saya gambarkan dalam minda saya sewaktu merangka kajian ini. So akan terdapat beberapa boots, ada untuk insurans kebakaran, insurans motor, insurans perubatan, ada cukai harta, cukai harta, cukai tanah dan banyak boots lagi. So pelajar yang akan dipilih secara rabak untuk menjadi ejen insurans, untuk menjadi pegawai LHDN, pegawai cukai, okay? Dan pelajar yang tidak terpilih, mereka akan menjadi customer. So mereka akan pergi booth ke booth, dia akan simak soalan yang berkenan nak jawab. Kemudian soalan tu akan ditentukan harganya. Okay, pelajar ni diberikan RM50 setiap orang. RM50 saya masuk dalam plastik. Okay, so dia kata, puan, saya ingin membayar, saya ingin membeli sesuatu kereta motor yang baru. So berapakah nilai insurans? Budak boleh belajar benda ni sebab kan dia orang selalu main game tu. So di sini lah tawar penawar aku. So di sini lah dia orang tu kemahiran membaca tu dia orang dah ada. So kita channel bagi yang ini. So belajar juga boleh minta diskaun. Kadang budak perempuan tu dia pandai dah main game tu dia boleh. So ejen tu cakap, dia upgrade baju. kalau nak perlu bantuan saya kena tambah lagi just RM10. Dia budak ni mengalami merasa pengalaman sendiri. Terusnya, ini adalah gambaran sebenar suatu aktiviti langsung. Dalam salah satu gambar ini adalah pelajar yang tak pernah tersenyum dalam kelas saya. Diam je. So bila aktiviti dijalankan, dia tersenyum itu sepanjang semasa ini. Boleh, insyaAllah. Bagus idea kita. Jadi kita nampak kajian Dan dalam keempat adalah menjawab soalan borang maklum balas serta refleksi. Kita nak sembang pada yang lain supaya Bagi ejen ataupun pegawai cukai, pemenang dikira daripada pendapatan yang tertinggi. Berapa banyak dia boleh jual, income dia berapa. Dan bagi customer pula, berapa bintang yang diterima. Dan juga balance baki duit dia berapa. Maksudnya dia pandai lah, literasi kewangan dia sangat bagus, dia pandai minta diskaun. Seterusnya, ini adalah maklum balas daripada pelajar saya. Aktiviti yang baik dan cikgu sangat aktif. I want to do this again. Okay, ada lagi. Dia kata, teacher please do more of these activities. And then cikgu kegemaran saya, aktiviti kelas yang terbaik. Ini adalah perbandingan daripada pemerhatian saya. Peningkatan sebanyak peningkatan sebanyak 13 orang pelajar yang meminati mathematics, peningkatan 7 orang pelajar dalam keyakinan diri, dan 6 orang pelajar mampu menganalisis soalan dengan baik. Seterusnya, dalam temu bual pula, saya menggunakan borang maklum balas dengan ujian skala Likert 1 hingga 5. Untuk fasa 1, alhamdulillah 100% pelajar percaya aktiviti itu mampu meningkatkan pemahaman mereka dalam soalan berformat SPM, bukan rutin. Dan untuk fasa 2 pula, 95% pelajar percaya aktiviti cerdik kewangan mampu meningkatkan literasi kewangan mereka. 92% pelajar percaya aktiviti tadi mampu meningkatkan kemahiran generik dan komunikasi mereka. Dan alhamdulillah 100% pelajar percaya terhadap aktiviti yang dijalankan oleh guru dan pengurusan cikgu. Ini adalah contoh borang maklum balas. Refleksi kajian saya dipisahkan kepada 3. Untuk pelajar, saya berharap aktiviti ini mampu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi mereka selain melatih kemahiran berkomunikasi, iaitu kemahiran generik. Untuk sekolah pula, saya berharap ini dapat meningkatkan lagi pencapaian subjek matematik sekolah saya. Dan untuk diri saya sendiri,
Berdasarkan model kajian tindakan Chad Whitehead, saya akan terus menjadi guru yang berpemikiran terbuka dan sentiasa belajar. Selain itu, melalui kajian ini, saya berasa sangat gembira kerana mampu melahirkan pelajar yang ABC. Seperti amanat KPPM kita, Dato' Haji Fakhruddin Ghazali, guru haruslah ikhlas waktu mengajar dan ikhlas dari hati agar kita dapat melahirkan anak ABC, anak yang baik lagi cerdik. Cadangan kajian seterusnya, saya harap aktiviti ini dapat diaplikasikan kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Penggunaan wang kertas dan sheet yang sebenar dapat meningkatkan keterujaan pelajar. Alhamdulillah, panitia saya very supportive. Kami dah order mock duit sebenar. Ada duit shilling, duit RM50. So, kita boleh gunakan dalam aktiviti ini seterusnya. Seronok kan? Gunakan duit betul. Dan terakhir saya harap aktiviti ini dapatkan diwujudkan satu hari celik kewangan, di mana pelajar dapat membuat pertandingan antara kelas-kelas. Tapi tak apa pasal.